Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kita berjumpa lagi dalam rancangan Agenda Sukan melalui saluran SK Sport Channel di YouTube dan juga Facebook. Minggu ini kita akan membincangkan tentang sebuah organisasi yang telah mengambil berat dalam hal-hal kebajikan kepada bekas-bekas atlet negara, atlet kebangsaan yang telah mewakili negara di pelbagai kejohanan di peringkat antarabangsa. Dan sememangnya saya yakin bahawa ramai di antara kita yang ingin mengetahui secara lebih dekat dan ataupun ingin menjejaki di manakah mereka kini berada. Dan untuk itu melalui agenda sukan malam ini kita berasa bangga kerana kita telah berjaya membawa pengurusi Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan iaitu Datuk Nurul Arifin Abdul Majid ke studio kami di agenda sukan. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillah. Okey Datuk, kita tahu atlet merupakan individu yang sangat penting dalam bidang sukan ya. Dan YAKIP mempunyai satu, boleh kita katakan, tanggungjawab ataupun objektif ya, untuk orang kata kita mengenang jasa dan pengorbanan yang dimainkan oleh para atlet kebangsaan kepada negara kita. Jadi YAKIP telah memainkan peranan yang sangat baik selama ini. Jadi sebelum kita ke soalan-soalan berikutnya Datuk, mungkin Datuk boleh menceritakan tentang YAKIP itu sendiri, Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan ini. Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan ini telah ditubuhkan pada 25 Julai 2007, telah aktif pada 2008. Di mana masa itu hanya berapa ratus sajalah ahli-ahli telah berdaftar dengan YAKIP, dan mereka masa itu di bawah naungan pengurusi pertama kita, Datuk Paduka Mumtaz Zafar. Selepas tu digantikan pula dengan Datuk Seri Jamil. Pada masa itu beliau adalah KSU, Kementerian Belia dan Sukan, dan Datuk Malik Noh selepas tu, dan juga pemangku kemudian tu ialah saudara Azlan Iskandar. Saya telah menggantikan saudara Azlan Iskandar. Walau bagaimanapun saya dah duduk dalam lembaga pengarah dalam tempoh 2 term, 1250 hari saya jadi lembaga pengarah. Lepas tu saya dilantik menjadi pengurusi YAKIP. Dan YAKIP juga banyak memainkan peranan lah, seperti mana semua tahu, menjaga kebajikan bekas-bekas atlet ni, dan kita menjaga dari segi kebajikan seperti perubatan, juga kebajikan bencana alam, khairat kematian, dan 12 skim yang kita ada dalam YAKIP untuk membantu bekas-bekas atlet. Okey Datuk. Apakah cabaran semasa yang dihadapi oleh YAKIP, terutamanya dalam pandemik COVID yang berlaku ni? Apakah ianya merencatkan sedikit usaha-usaha kebajikan, langkah-langkah yang dilakukan oleh YAKIP? Cabaran kita yang paling kami daripada dululah, ataupun semasa saya mengambil alih, ialah cabaran kewangan. Kewangan sangatlah, kita setiap tahun kita akan dapat tekanan yang begitu tinggi, tegangan yang begitu tinggi sekali terhadap kewangan, di mana 2018 kita hampir-hampir YAKIP ditutup. Dan pada masa itu Menteri Belia dan Sukan pada masa itu tidak berapa minat dengan YAKIP, dan walaupun bagaimanapun dengan adanya lembaga pengarah pada masa itu mewakili, dan telah berbincang dengan beliau, dan YAKIP diberi nafas baru. Walau bagaimanapun Kementerian Belia dan Sukan pada masa itu tidak memberi apa-apa peruntukan pada kami atau peruntukan tetap tiap tahun untuk kami belanja untuk kebajikan. Kami terpaksa mencari kewangan dengan tersendiri. Jadi itu adalah satu cabaran yang begitu tinggi pada masa saya mengambil alih. Dan alhamdulillah pada permulaan 2019 kita dapat 3 juta daripada Kementerian Kewangan. Itu pun kita memohon. Ini adalah satu sumbangan dari Kementerian Kewangan, itu bukanlah satu peruntukan yang dibagi setiap tahun. Tidak, kita kena mohon, dan pada masa itu kalau kita layak dia akan memberi. Inilah satu cabaran yang kami hadapi. Dan dalam masa COVID juga kita ada cabaran di mana kita ada lebih kurang 200 bekas ahli telah memohon untuk mendapatkan bantuan kewangan. Kami syukur alhamdulillah lah kepada Menteri Kementerian Belia dan Sukan yang berhormat Datuk Seri Rizal Marikan dan Marikan, 3 hari je beliau berada dalam jawatan tersebut, telah memberi kita 100,000 tanpa kita mohon. Inilah satu-satu menteri yang kita rasa prihatin kepada bekas atlet. Kita tidak mohon, tapi terus beliau bagi 100,000. Dan kami dengan 100,000 telah membantu 200 bekas ahli yang masa itu tidak secara langsung adalah mangsa COVID-19. Ya. Okey Datuk ya. Kita tahu bahawa bentuk bantuan yang diberikan oleh YAKIP
kepada bekas-bekas atlet dari segi berlaku dalam pelbagai kaedah ataupun hal-hal perubatan mereka. Mungkin Datuk dapat menjelaskan lazimnya bantuan yang diberikan oleh YAKEP kepada bekas-bekas atlet membantu mereka dalam hal perubatan yang macam mana untuk menampung yang hal-hal yang macam mana. Kita sekarang ni kita ada penyakit kritikal di mana kencing manis, sakit jantung, kita ada lumpuh, kita ada juga apabila mereka dipotong kaki atau tangan sebab kencing manis. Jadi kita akan bantu mereka dari segi rawatan. Kita outpatient dan juga inpatient. Dan sekarang ni kita lebih fokus untuk memberi barangan peralatan perubatan. Contohnya stand, kaki palsu, kerusi roda dan juga apa orang kata katil untuk mereka untuk mereka dapat mendapat rawatan di rumah dengan selesanya. Okey Datuk. Datuk juga merupakan bekas atlet kebangsaan. Sudah tentu Datuk pada alhamdulillah pada masa sekarang Datuk memikul satu tanggungjawab untuk membantu rakan-rakan yang lain bekas atlet kebangsaan. Jadi sudah tentu Datuk dapat merasakan bagaimana atlet-atlet kebangsaan yang telah mengharumkan nama negara kita pada satu masa dahulu. Mereka sebenarnya bukan menagih simpati, tetapi mereka sekurang-kurangnya kita nak ada hubungan yang berterusan. Ketika mereka berlari kencang untuk mendapatkan pingat emas dulu, kita bersorak melalui liputan-liputan secara langsung, dan kita tak nak berlaku kita katakan macam habis madu sepah dibuang. Jadi dalam hal ni sebagai bekas atlet sendiri, apa yang dapat Datuk katakan dalam hal yang macam ni? Dia sebenarnya pada masa dululah, pada zaman 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an sampai ke tahun 1998 apabila Malaysia menjadi tuan rumah Commonwealth. Itu adalah satu zaman di mana ramai bekas-bekas atlet ni tidak mendapat allowance. Mereka hanya dapat RM1, RM2, RM10 untuk pergi ke latihan dan sebagainya. Mereka mewakili Malaysia ini untuk satu je, itu memakai JC Malaysia. Itulah kebanggaan mereka. Apabila mereka menang, apabila bendera dinaikkan dan lagu kebangsaan dinyanyikan, itulah satu kebanggaan untuk mereka, satu sentimen untuk mereka. Dan ini kita kena terus berjuangkan nasib mereka, sebab mereka tidak mendapat gaji-gaji yang lumayan. Mereka bekerja di bank ataupun di Dewan Bandaraya atau Majlis Pembandaran ataupun polis dan sebagainya. Dan petang tu pukul 5 mereka akan turun ke padang untuk buat latihan. Itulah dia punya korban mereka untuk menaikkan nama Malaysia dan juga menjadi satu cabaran untuk mereka untuk memastikan mereka berjaya di pelantara dunia. Saya rasa Datuk apa yang dimainkan oleh negara kita ialah membantu, memberi perhatian kepada bekas-bekas atlet ini. Tak banyak negara di luar sana, di negara-negara lain yang melakukannya. Jika ada pun saya rasa mungkin tak seperti apa yang dilakukan oleh YAKEP. Boleh komen. Saya semasa saya menjadi pengurusi, saya telah memanggil kawan-kawan saya lah di US, UK, di Thailand dan Philippines dan Indonesia. Mereka kata mereka tak ada yayasan ataupun satu badan kebajikan menjaga bekas-bekas atlet ni. Kita apabila saya tanyalah apa jadi pada Carl Lewis, George Foreman, Michael Jordan dan sebagainya, mereka kata mereka berdikari membuat bisnes sendiri dan hanya society mereka, masyarakat sekeliling aja membantu. Tidak ada apa-apa badan untuk membantu mereka. Mereka selepas kejayaan mereka akan menjadi motivasi ataupun mereka akan jadi jurulatih dan sebenarnya. Mereka tidak ada bantuan seperti mana kita beri kepada atlet yang ada bekas atlet kita. Kita bersama dengan Datuk Nurul Arifin Abdul Majid, iaitu pengerusi Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan ataupun lebih dikenali dengan YAKEP. Melalui agenda sukan kali ini, kami mengajak anda untuk kita berkongsi untuk mengetahui lebih dekat tentang YAKEP, dan kami juga mengharapkan agar melalui program kita bersama YAKEP kali ini di agenda sukan, kita dapat maklumat yang lebih tepat ataupun kita juga menyeru ataupun mengharapkan mungkin ada hubungan-hubungan yang dapat kita jalinkan bersama demi membantu bekas-bekas atlet negara, bekas wira-wira kita yang telah pun bertungkus lumus ataupun melakukan pengorbanan yang saya kira sangat penting dalam mengharumkan ataupun mengangkat martabat negara kita dalam bidang sukan. Jadi Datuk, saya nak mengajak kita berbual lagi mengenai YAKEP. Mungkin Datuk dapat terangkan tentang apakah program-program yang dilakukan oleh YAKEP? Program yang kami lakukan pertama sekali pada bulan April 2019 ialah kita melancarkan tabung X.
Di mana tabung ini kita telah bekerjasama dengan Presma, iaitu satu persatuan India Muslim, restoran India Muslim di seluruh Malaysia, di mana dibenarkan kami letak tabung ini di dalam di kaunter-kaunter mereka. Itu adalah satu tabung yang kita lancarkan, dan ini memberi kita sedikit sebanyak membantu kewangan kita, dan dalam 2-3 bulan itu kita berjaya mengutip beratus ribu dan duit itu dapat kita bantu untuk memberi peralatan kepada bekas-bekas atlet kita. Ya. Dan selepas tu kita juga ada buat larian teh tarik run. Tapi malang ni sepatutnya pada 22 Mac tahun ni, sebab COVID kita terpaksa tunda ataupun batal acara tersebut. Walaupun pada masa tu kita ada dalam lebih kurang 3,000 peserta telah mengambil bahagian, tapi sayanglah kita tak dapat menjalankan. Itulah satu COVID ni telah memberi kita satu kesan impact yang begitu tinggi. Dan sekarang ni kita juga sedang membuat lawatan-lawatan kepada semua bekas-bekas atlet ni. Kita ada, sebelum COVID ni kita telah turun padang sampai Melaka, Perak, jumpa bekas-bekas atlet di negeri tersebut yang telah mewakili Malaysia pada masa itu, dan kita telah berbincang dan dapat satu feedback yang baik. Dan kita akan sambung balik turun padang tu. Baru-baru ni kita telah berjumpa dengan Syed Ahmad di Arau, Datuk Namat, Datuk Syukur Saleh, Datuk Bakar, dan semua di Pulau Pinang kita pergi jumpa, dan kita juga telah memberi sedikit sumbangan apabila kita berjumpa bekas-bekas yang memangnya memerlukan bantuan kewangan. Okey Datuk, mungkin ada pihak-pihak ataupun bekas-bekas atlet ataupun mereka-mereka di luar sana yang ingin mengetahui bagaimana untuk menjadi bagaimana keahlian YAKIP dibuat ataupun apakah garis panduan. Jadi mungkin ada atlet-atlet di peringkat negeri yang memikirkan nak turut serta dalam program YAKIP ataupun untuk menjadi ahli YAKIP. Mungkin Datuk dapat jelaskan perkara ini? Okey, dia sebenarnya untuk menjadi ahli YAKIP, dia mestilah sekurang-kurangnya mewakili Malaysia di Sukan C. Dia mewakili Malaysia ke Sukan C, itu telah melayakkan mereka menjadi ahli YAKIP. Dan apabila mereka orang kata telah bersara daripada arena sukan, keesokan hari mereka boleh orang kata memohon menjadi ahli, dan kami akan cuba akan menghubungi persatuan tersebut dan mendapatkan adakah kelayakan beliau adalah betul ke tidak. Itu kita akan buat dalam pejabat kita. Dan di mana untuk negeri-negeri mereka yang telah mewakili negeri mungkin ke SUKMA ataupun ke kebangsaan, kita telah sebenarnya 2019 bulan 6 dan bulan 7 kita telah pergi jumpa ke semua esko sukan negeri. Kecuali kita tak dapat jumpa di Pahang, Johor dan juga Sarawak. Lain-lain esko negeri kita dah pergi jumpa, dan maklum mereka yang ada wujudnya YAKIP ni, kita akan bantu bekas-bekas atlet kebangsaan. Tapi kalau bekas atlet negeri, esko negeri kena membantu. Itulah kita punya kita kata dapat ke understanding yang bagus dengan esko negeri, dan kita dapat banyak bantuan. Contohnya esko negeri Terengganu, di mana beliau telah membantu kita mendapatkan rumah sewa untuk para atlet, nama dia Azman. 2-3 hari tahun lepas beliau dikatakan diusir keluar daripada rumah. Kita terpaksa membuat satu tindakan ni, dan kita dapat rumah untuk beliau. Begitu juga esko Selangor telah banyak membantu kita. Kita tengah buat beberapa perancangan dengan beliau, dan beliau juga ingin membantu YAKIP. Inilah cara kita membantu, bukan saja bekas atlet kebangsaan, bekas atlet negeri pun kita jumpa, tapi kewangan datang daripada negeri. Bukan daripada YAKIP. Okey, Datuk selaku pengurusi YAKIP sudah tentu Datuk mempunyai perancangan jangka panjang. Banyak juga apa yang dapat kami perhatikan, usaha yang telah Datuk lakukan, alhamdulillah berjaya, tahniah Datuk. Sudah tentu ada hala tuju yang ingin Datuk lakukan ke atas YAKIP ni. Jadi mungkin boleh Datuk kita sekarang ni telah mendapat grant daripada Yayasan Asana, sebuah yayasan di bawah Khazanah, di mana mereka telah memberi kita 200,000 untuk melatih 60 bekas atlet untuk dijadikan usahawan. Jadi di mana kita akan mulakan pada bulan Ogos tahun ini, dan di mana kita akan latih 60 orang. Kita ada kursus-kursus seperti membaiki telefon, aircon, bakery dan juga online marketing. Kita akan ajar untuk 7 hari itu. Selepas 7 hari kita akan bagi sijil daripada salah sebuah universiti, dan kita akan juga membeli barangan yang modal untuk mereka keesokan hari mereka boleh mulakan perniagaan. Itu adalah satu usaha yang saya rasa kita dah
ke satu level yang lain. Kita bukan saja nak bantu mereka, nak memberi obat, lawat mereka di hospital dan sebagainya. Kita pun nak rasa satu hari kita nak pergi lawat kedai tempat mereka berniaga. Supaya nampak kejayaan mereka. Jadi kita tengah usaha ke arah itu. Dan kita juga daripada Universiti Malaya telah membantu kita di mana memberi beasiswa untuk bekas-bekas atlet ataupun anak mereka ataupun cucu mereka untuk mendapat pelajaran yang lebih tinggi. Jadi Universiti Malaya juga membantu kita. Jadi perancangan-perancangan ini memang kita setiap hari kita membuat satu yang terbaru. Kita tak nak selalu kita ingat setiap hari memberi mereka ikan. Kita nak mereka beri memancing supaya mereka dapat memancing. Dan untuk mereka kita membawa atlet-atlet ini ke mainstream. Atlet ni semuanya bukan semuanya bukan semuanya miskin. Ada yang sederhana dan ada juga yang berjaya dalam kerjaya masing-masing. Jadi kita pernah melancarkan gold bar. Sekarang kita akan datu perancangan di mana kita akan keluarkan buku untuk mereka, coffee table book. Coffee table mungkin persorangan dan juga pasukan supaya generasi baru ni tahu siapa jago-jago yang hari ini kalau bola sepak dan renang dan badminton berjaya bagus sebab wira-wira yang dulu telah menaikkan nama Malaysia mungkin di Thomas Cup, pernah pergi ke Olimpik. Itulah satu sejarah yang kita rasa makin lama terlupus dari fikiran generasi muda. Betul. Okey, Datuk sebagai bekas atlet juga, mungkin Datuk dapat melihat dalam JAKIB ni apakah yang dapat dilakukan oleh JAKIB selain daripada program-program yang dah banyak dilakukan oleh JAKIB setakat ni dari segi konteks untuk pembangunan sukan secara keseluruhan di negara kita ni. Apa yang Datuk rasa yang mungkin dapat JAKIB sumbangkan lagi? Dia sebenarnya itu adalah satu chain reaction. Kalau kita tidak menjaga atlet-atlet yang lama, jadi atlet baru, mungkin keluarga mereka akan mengatakan kenapa you nak jadi ahli sukan? Tengok atlet lama, mereka tidak dijaga. Jadi kita kena buat satu di mana mereka kejayaan mereka, kerjaya mereka haruslah kita mendapatkan untuk mereka. Dulu masa 80-an bank dan juga tentera, polis akan terus serbu kita untuk bagi kita kerja. Tapi sekarang tak ada seorang pun datang untuk memberi tawaran tersebut. Jadi kita kena buat satu perancangan di mana setiap GLC di Malaysia, kita ada 300 GLC, mengambil 3 ke 4 orang ahli sukan supaya bekerja di GLC mengikut kelayakan dan juga pendidikan mereka. Mereka ambil dia sebut dan memberi pekerjaan pada mereka supaya di sana boleh nampak pembangunan sukan akan terus berjaya. Sekarang ni masyarakat di sana tidak nampak sukan ni satu memberi kejayaan ataupun memberi manfaat untuk kerjaya mereka. Pada satu ketika, Datuk, saya masih teringat tentang satu fenomena yang berlaku di mana ibu bapa tidak sangat mahu menggalakkan anak-anak mereka untuk meneruskan karier dalam bidang sukan. Mungkin Datuk boleh kupas lagi. Apa dia punya sekatan di sini, halangan di sini ialah selepas mereka berjaya dalam sukan C, contohnya mereka dapat 5-6 pingat emas, akhirnya mereka mungkin jadi jurulatih ataupun tidak bekerja ataupun ingin cuba nasib mereka dalam perniagaan. Dan pasal tu dalam ahli kita JAKIB 280 orang kita ada, kita rasa hanya 10% yang berjaya dalam kerjaya mereka. Dan mungkin dalam 5% saja berjaya dalam perniagaan. Jadi itulah kita nampak. Pasal tu kita memberi banyak bantuan kepada bekas-bekas atlet. Sebab mereka tidak ada insurans, mereka tak ada satu tempat bekerjaan tetap. Kami ada bekas-bekas atlet. Mereka tidur di surau dan masjid sebab tak ada rumah. Kita ada Krishna Sami, pemain bola sepak yang pernah pergi ke Olimpik, sekarang di rumah orang tua di Pulau Pinang. Jadi kita membantulah. Jadi kita tak nak benda ni berlarutan. Kita akan cuba membantu mereka, dan untuk membantu mereka, mereka mestilah dapat kewangan yang so that mereka dapat meneruskan kehidupan mereka. Okey. Datuk, dalam usaha untuk kita mengekalkan ataupun meneruskan kerja-kerja kebajikan membantu bekas-bekas atlet negara ni, Datuk, atlet kebangsaan, sudah tentu Datuk mengharapkan agar pihak-pihak di luar sana, khususnya pihak-pihak golongan konglomerat ataupun organisasi untuk terus membantu aktiviti JAKIB. Mungkin Datuk dapat menyeru mengenai perkara ini, menjelaskan lebih lanjut. Okey, kita sekarang telah bekerjasama dengan banyak pihak
pihak di sana, sebab kita kena terima kasih kepada media lah sebenarnya telah membawa kita ke satu platform di mana ramai yang kenal Yakib. Apa tu fungsi Yakib sebenarnya. Jadi kita ada zakat wilayah telah datang jumpa kita ada Afin Bank, kita ada Agitos, kita ada New Prep dan sebagainya datang ke ofis Yakib untuk membantu Yakib. Contohnya zakat wilayah, dia akan bantu kita melalui wakalah. Kita akan dapat wakalah dan ini boleh kita bantu. Kita ada yayasan IJN yang sudi membantu bekas-bekas atlet yang miskin, yang tak mampu mengikut kelayakan mereka, dan kita rasa itu adalah satu sumbangan yang mereka beri kepada Yakib. Sebab bil-bil perubatan sekarang ni bukan murah. Boleh bercencang 40,000, 8,000 dan 100,000. Macam contohnya kita ada Rehan Makdin baru-baru ni sakit jantung, dan kosnya akan cecah pada 80,000. Dan saya ingat beliau sendiri tidak mampu membayar kos tersebut. Kita juga ada Yusuf Yudin di mana pantai telah memberi pembiayaan sepenuhnya, bil dia sampai ke 80,000 dan diberi percuma. Kita nak masyarakat membantu kita supaya kita tidak banyak kewangan kita. Dan dengan itu kita boleh menjimat dan kita boleh beri kepada bekas-bekas yang lain. Okey Datuk, kita sudah pun sampai secara diam tak diam sudah pun sampai ke penghujung rancangan agenda sukan ni Datuk. Okey, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita dalam agenda sukan kali ini Datuk, sekarang ni kita masih lagi dalam kita katakan pandemik COVID-19 dalam PKPP, dan mungkin Datuk ada sedikit nasihat kepada bekas-bekas atlet kebangsaan, kepada masyarakat di luar sana mengenai ialah gejala yang sedang berlaku ini. Nasihat saya lah di sana di mana kita telah usia kita mungkin bukan muda lagi. Kita immune system pun bukan sekuat dulu. Apabila cecah satu umur di mana 65 ke 70 dan 80, sebenarnya kita punya perangkaan statistik menunjukkan 1,200 lebih ahli kita telah melebihi 65 tahun. Jadi mereka sentiasa kena duduk rumah, sentiasa menjaga diri mereka, basuh tangan, pakai mask masa keluar, dan keluar kalau ada hal-hal yang penting saja. Jangan keluar mengikut suka hati mereka. Itulah nasihat saya. Okey. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Okey, sama-sama. Sudi datang ke studio kami dalam rancangan Agenda Sukan. Terima kasih menjemput saya. Kami doakan agar segala program yang dilancarkan oleh Yakib akan terus maju ke depan dan mendapat sokongan daripada pelbagai pihak. Amin, amin. Jadi demikianlah tadi temu bual kita dengan pengurusi Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan ataupun lebih dikenali dengan Yakib, iaitu Datuk Nurul Arifin Abdul Majid. Jadi kami di Agenda Sukan di SK Sport Channel bersama dengan Yakib, dan kami mengharapkan agar kita sama-sama ayolah kita membantu bekas-bekas atlet kebangsaan yang telah berjuang melakukan banyak pengorbanan dalam karier mereka, dan kita harus terus memberitahu mereka bahawa kita sentiasa bersama mereka baik di zaman kegemilangan mereka maupun di saat-saat mereka menghadapi cabaran utama dari aspek kesihatan. Jadi kita doakan kepada atlet-atlet kebangsaan yang dalam keadaan sedang mendapat rawatan perubatan agar segera sembuh. Jadi sampai di sini dulu agenda sukan dalam SK Sport Channel. InsyaAllah kami akan terus membawakan konten-konten ataupun kandungan-kandungan yang mampu membawa manfaat untuk pembangunan sukan di negara kita. Akhir kata dari kami, majulah sukan untuk negara. Kita jumpa dan jumpa lagi. Bye-bye.